Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT pada malam ini 10 Safar 1442 Hijriah bersamaan 28 September 2020. Kita panjatkan setinggi puji syukur kepada Allah SWT. Kita kembali bertemu di dalam majlis ilmu ini yang merupakan Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Diturunkan rahmah, barakah dan maghfirah, keampunan dari Allah SWT, di bawah turun para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kepada kita pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pada kuliah ini kita akan menamatkan kupasan pengajian kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh pengarang kitab ini almarhum Asy-Syaikh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala, sampai pada surah yang akhir, surah yang ke-114 dalam Al-Quran, surah yang akhir dalam Al-Quran, surah yang akhir dalam juzuk Amma juzuk 30 ini, itu surah An-Nas. Surah ini adalah surah Madaniyah yang mengandungi 6 ayat, ya, surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah ini adalah surah yang diturunkan selepas Nabi SAW berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, mengandungi 6 ayat. Nama surah ini dinamakan surah An-Nas. Ini manusia kerana ia dimulakan dengan firman Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku memohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara manusia. Surah An-Nas ayat 1. Perkataan manusia dalam surah ini disebut berulang kali, sebanyak 5 kali. Ia diturunkan semasa dengan surah Al-Falaq. Menurut kebanyakan ulama, surah ini merupakan surah Makkiyah. Ada juga yang berpendapat ianya surah Madaniyah. Sebenarnya yang telah disebutkan sebelum ini, kita telah mengetahui bentuk perkaitannya dengan surah sebelumnya. Surah ini merupakan surah yang terakhir dalam Al-Quran. Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah, iaitu meminta pertolongan Allah dan puji-pujian untuknya. Surah An-Nas dan Al-Falaq juga diakhiri dengan memohon pertolongan Allah. Kandungan surah ini mengandungi permohonan perlindungan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh manusia, pemilik serta Tuhan yang sebenarnya, agar dijauhkan dari kejahatan iblis dan tenteranya sentiasa menggoda manusia dengan was-wasnya. Surah An-Nas, surah Al-Falaq serta surah Al-Ikhlas digunakan oleh Nabi SAW untuk memohon perlindungan Allah dari sihir Yahudi. Dikatakan bahawa dua surah pelindung ini dinamakan juga Al-Muqashshaini, artinya menyelamatkan diri dari sifat munafik, ya. Wallahu a'lam. Imam At-Tirmizi sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini meriwayatkan dari Uqbah bin Amir
Sayyidina Umar bin Amir daripada Nabi SAW sabdanya, Allah telah menurunkan ayat-ayat yang tidak ada, ini ayat atau surah lain yang menyamainya, iaitu surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Muslim juga telah meriwayatkan hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada terjemahan hukum tajwid dan terjemahan harfiyah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu au ain wa depan itu ma asli. Zu birabbi, rabbi, ra tu beri atas dibaca tebal tafkhim. An-nas, alif lam syamsiyah dan ada wajibul gunnah di situ. Nas iaitu ma'arid disukun kalau waqaf baca panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Kemudian ayat yang kedua Malikin Nas, begitu juga ayat yang kedua tu An-Nas, alif lam syamsiyah, wajibul gunnah, dan juga kalau kita waqafkan jadilah dia ma'arid disukun, baca panjang 2 atau 4 atau 6. Kalau sambung kita baca mad asli. Yang ayat ketiga Ilahin Nas, ilahi la tu mad tabi'i, ada pada tulisan, tak ada pada bacaan, tidak pada tulisan. Ilahin Nas, An-Nas sama seperti ayat yang pertama, kedua, sama juga hukumnya. Alif lam syamsiyah, wajib gunnah dan ma'arid disukun. Ayat yang keempat min syarril waswasil khannas, min syarri, mim nun mati jumpa dengan shin, ikhfa hakiki, menyembunyikan bunyi nun mati bertemu dengan huruf shin. Syarri, ri itu dibaca bawah tarqiq, baris bawah nipis saja. Baca sebutan ra-nya syarri. Syarril waswasi, al waswasi, alif lam sukun, alif lam qamariyah, waswasi wawul itahwa itu ma asli, waswasil khannas, al khannas, al alif lam qamariyah, alif lam sukun, alif lam mati, khannas, khannas wajibul gunnah kerana nun sabdu dengung pada kadar 2 harakat, an khannas jadi kita baca ma'arid disukun 2, 4 atau 6 harakat panjangnya. Kemudian ayat yang kelima allazi, alif lam syamsiyah, allazi zi dari bawah zi mad asli, iwaswisu fi itu mad asli, suduri dari depan du mad asli, rin nasri itu dibaca nipis kerana dia baris bawah tarqiq. An-nas, alif lam syamsiyah, wajibul gunnah, dan kalau kita wakafkan baca ma'arid disukun, kadar panjangnya 2, 4 atau 6 harakat. Dan ayat yang keenam minal jinnati, al-jinnati, alif lam qamariyah, jinnati wajibul gunnah kita dengungkan pada kadar 2 harakat. Wan nas minal jinnati wan nas, alif lam syamsiyah, wajibul gunnah, dan juga bila kita wakafkan ma'arid lisukun, iaitu dibaca panjang pada kadar 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian terjemahan harfiahnya bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, dengan pemelihara, an-nas, manusia. Yang kedua malikin nas, maliki, penguasa, an-nas, manusia. Ilahi, Tuhan, an-nas, kepada manusia. Ayat keempat min syarril waswasil khannas, min dari syarri kejahatan, al-waswasi, syaitan, al-khannas, yang bersembunyi. Ayat kelima allazi, yang yuwaswisu, membisik-bisikkan, fi, dalam, suduri, dada-dada, an-nas, manusia. Kemudian ayat keenam mina, dari itu dari, al-jinnati, ini bangsa jin, wan-nas, dan manusia. Jadi itu dia terjemahan harfiah surah An-Nas ini. Baik, kita teruskan dengan tafsir pada muka surat 488, memohon perlindungan dari budaya syaitan. Firman Allah SWT, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, aku berlindung perlindungan pada Tuhan pemelihara manusia, malikin nas, kedua raja manusia, ilahin nas, ketiga sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dan dari keempat dari kejahatan yang bisikkan syaitan sentiasa bersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang kelima yang bisikkan kejahatan di dalam manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi tuan-tuan tafsir dan ulasan firman Allah SWT, mafhumnya katakanlah bismillahirrahmanirrahim,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia, raja manusia, sembahan manusia. Ayat 1-3 surah An-Nas. Maksudnya, katakanlah wahai Rasulullah, aku berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah yang mendidik, menjaga, mencipta, menguruskan urusan manusia dan yang memulihkan kesejahteraan mereka. Allah pemilik kerajaan yang sempurna dan kuasa yang perkasa. Dialah Tuhan yang disembah dan dipuja oleh manusia. Namun Tuhan adalah khusus untuk Allah tanpa ada yang berkongsi dengannya. Adapun penguasa boleh jadi dia adalah Tuhan, boleh jadi juga tidak. Wallahu alam. Pastinya Allah Taala merangkumi kesemuanya itu. Inilah 3 sifat bagi Allah, iaitu rububiyah, Tuhan pemelihara, penguasa, dan uluhiyah, Tuhan yang dipuja. Dialah Tuhan pemelihara atau pemilik segala-galanya. Semua makhluk dicipta oleh dan untuk Allah. Mereka adalah kepunyaan dan hamba Allah. Didahulukan sifat rububiyah di sini kerana kesesuaian untuk menjadi tempat memohon pertolongan atau perlindungan. Pertolongan yang diminta merangkumi nikmat pemeliharaan, penjagaan dan keperhatian Allah. Kemudian disebut pula sifat penguasaan al-malakiyah, kerana hamba Allah yang memohon perlindungan itu tidak akan dapat pertolongan melainkan dari pemiliknya sendiri. Seterusnya disebut pula sifat ilahiyah. Ini adalah untuk menjelaskan bahawa yang berhak disyukuri dari abdikan diri kepadanya ialah Allah dan bukan yang lain daripadanya. Manakala sebab diulang-ulang perkataan manusia dalam surah ini ialah untuk menambahkan lagi penerangan dan penjelasan tentang martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Allah SWT berfirman, Tuhan sekalian manusia, ilahin nas, sedangkan Allah sebenarnya Tuhan bagi sekalian makhluk. Ini bertujuan untuk memuliakan martabat manusia, sebab itulah ia disebut secara lebih khusus. Alasan lain adalah kerana yang meminta pertolongan lumrahnya adalah manusia. Jadi kita ni, manusia ni adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Namun yang banyak memohon pertolongan dari Allah adalah kita manusia. Firman Allah SWT mafhumnya min syarril waswasil khannas. Mafhumnya dari kejahatan bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Artinya berlindunglah kepada Allah dan dapatkanlah naungan dari godaan syaitan yang sentiasa menimbulkan was-was, yang sentiasa bersembunyi dan mundur tatkala disebut nama Allah. Sekiranya manusia mengingati Allah, syaitan akan mundur dan mengecil kecut. Sekiranya tidak disebut nama Allah, ia mula membesar dan bermerajalela di dalam hati manusia. Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini dengan katanya, syaitan duduk bercokol di dalam hati manusia. Apabila manusia lupa dan lalai ingin mengikuti Allah, dia akan membisikkan kejahatan. Tapi apabila disebut nama Allah, dia terdiam dan mengecut. Allah Ta'ala mentakdirkan syaitan memiliki daya dan helah untuk menggoda manusia kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka syaitan tidak berupaya merasuk mereka. Kewujudan syaitan sebagai satu jihad dan ujian besar bagi manusia. Sabit dalam hadis yang sahih sabda Rasulullah SAW bahawasanya setiap orang dari kamu mempunyai gandingan qarin yang dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, adakah kamu pun mempunyai qarin wahai Rasulullah? Kata baginda, ya, tetapi Allah telah memberi pertolongan kepadaku dan qarin itu masuk Islam. Justru itu ia tidak menyarankan kepadaku kecuali perkara yang baik. Itulah beza kita dengan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW terpelihara daripada godaan-godaan jahat. Wallahu alam. Sahabat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Anas tentang kisah Safiyah, isteri Nabi SAW menziarahi baginda pada waktu malam tatkala baginda sedang beriktikaf. Baginda kemudian keluar untuk menghantar Safiyah pulang ke rumahnya. 2 orang lelaki Ansar terserempak dengan baginda. Apabila mereka melihat Nabi, mereka segera menjauhkan diri. Baginda lalu bersabda, tunggu sebentar, ini adalah Safiyah binti Huyai. Kata mereka berdua, subhanallah wa Rasulullah. Baginda lalu bersabda, sesungguhnya syaitan bergerak mengikut edaran darah anak Adam, dan aku bimbang ia mencetuskan di dalam hati kamu sesuatu, iaitu kata baginda satu kejahatan. Hafiz Abu Ya'la Al-Musalli meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, jadi saya teringat Safiyah binti Huyai ini isteri Nabi yang berbangsa Yahudi, yang cantik. Jadi Safiyah binti Huyai ini dicemburui oleh sesetengah isteri Nabi SAW. Jadi kita pun teringatlah kepada siapa dia Safiyah binti Huyai ini apabila kita baca kisah tadi. Baik. Hafiz Abu Ya'la Al-Musalli meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, katanya, radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan meletakkan belalainya ke dalam hati anak Adam. Sekiranya dia mengingati Allah, syaitan akan mundur. Sekiranya dia terlupa, syaitan akan mengulum hatinya. Itulah bisikan syaitan yang sentiasa maju dan mundur. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Tamimah
yang meriwayatkan dari seseorang yang ikut membonceng seekor kedai bersama Rasulullah SAW, katanya, kedai Nabi jatuh terpelecot. Aku pun berkata, celaka syaitan. Baginda lantas bersabda, jangan kamu kata celaka syaitan. Sekiranya kamu berkata begitu, dia semakin membesar dan dia akan berkata, aku kacau dia dengan kekuatanku. Tapi sekiranya kamu ucapkan dengan nama Allah, syaitan akan sentiasa semakin mengecil sehingga menjadi seumpama lalat. Jadi kalau kita lihat sesuatu, kita sebut Allah, jangan sebut celaka. Jadi syaitan ni akan jadi kecil bila kita sebut nama Allah. Ini menunjukkan bahawa apabila diingati atau disebut nama Allah, syaitan yang bercokol di hati manusia akan mengecil dan dapat dikalahkan. Tapi sekiranya tidak diingati atau disebut nama Allah, dia akan membesar dan akan menang. Sebenarnya Allah SWT menjelaskan tempat bisikan syaitan manusia, firman-Nya, mafhumnya, allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam manusia. Artinya yang melontarkan lintasan keinginan yang tidak elok dan buruk di hati manusia. Dalam hati manusia disebut dada di sini ialah kerana ia merangkumi hati, sedangkan lintasan keinginan itu tempatnya adalah di hati sebagaimana yang dimaklumi dalam gaya bahasa orang Arab. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahawa yang membisikkan di hati manusia itu dua golongan, iaitu jin dan manusia. Allah SWT berfirman, minal jinnati wan nas, azim, dari kalangan jin dan juga manusia. Artinya membisikkan di hati manusia itu sama syaitan jin yang membisikkan di hati manusia, atau syaitan manusia yang membisikkan di hati manusia dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai penasihat yang berasa belas kasihan. Dengan itu dia telah berjaya menusukkan kata-katanya ke dalam hati manusia yang menganggapnya sebagai nasihat. Akhirnya dia menjadi mangsa bisikan syaitan jin. Ini menunjukkan bahawa bisikan jahat boleh lahir dari jin atau lahir dari manusia, sebagaimana firman Allah SWT, mafhumnya, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ini surah Al-An'am ayat 112. Surah Al-An'am ayat 112. Mari kita baca surah Al-An'am ni. Bacalah ayat Quran ni. Ayat 112. Tu dia tuan-tuan, ada di sana. Baik, auzu bisyaitanir rajim. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Sallallahu azim. Mafhum dikatakan kami jadikan bagi satu itu musuh, iaitu syaitan manusia dan syaitan jin, sebagai mereka mengilhamkan kepada sebagian yang lain kata-kata manis sebagai godaan. Surah Al-An'am ayat 112. Artinya permusuhan di sini bukan permusuhan biasa dan mutlak, tetapi adalah kebolehan untuk menentang apa yang diberikan oleh Allah. Di antara manusia ada yang memilih menuruti bisikan syaitan dan ada yang berhati-hati menghadapi permusuhan dan bisikan mereka. Yang akhir sekali ialah pedoman hidup dan hukum hakam. Dalam surah ini Allah SWT telah mengajar kita sebagai satu rahmat buat kita bagaimana cara memohon perlindungan dari syaitan manusia dan syaitan jin. Sebelum ini kita telah mengetahui bahawa manusia tiga sifat Allah, iaitu rububiyah, penguasa dan uluhiyah. Allah telah melindungi mereka yang memohon perlindungan dan dari tipu daya syaitan dan bahayanya terhadap agama, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksud rububiyah menunjukkan jagaan yang lebih dan keprihatinan yang cermat seorang penjaga. Allah SWT menyebut bahawa dia adalah Tuhan manusia, sedangkan Allah merupakan Tuhan bagi semua makhluk kerana dua sebab. Itu pertama, kerana Allah memuliakan manusia, maka Allah mengisytiharkan dengan menyebut nama mereka bahawa dia adalah Tuhan kepada mereka meskipun mereka dimuliakan. Jadi memanglah manusia ini dimuliakan Allah SWT, tapi yang maha mulia adalah Allah SWT. Kedua, kerana Allah memerintahkan manusia agar memohon perlindungan daripada kejahatan manusia. Antara itu Allah mengisytiharkan dengan menyebut nama mereka bahawa dialah yang melindungi manusia dari kejahatan manusia. Kemudian Allah menyebut dua sifat, iaitu penguasa dan uluhiyah, bagi menjelaskan kepada manusia bahawa dia adalah raja yang pemilik mereka yang sebenarnya, meskipun mereka juga memiliki raja-raja lain. Bahawasanya dialah yang Tuhan mereka dan yang patut dipuja oleh mereka. Tiada tempat pengabdian diri melainkan kepadanya. Kepadanya manusia patut minta pertolongan Allah yang semestinya diharap, bukannya raja-raja dan penguasa yang lain. Surah ini menjelaskan bahawa pembisik itu sama ada syaitan jin atau syaitan manusia. Imam Al-Hasan berkata kedua-duanya adalah syaitan, sama ada syaitan jin yang menimbulkan bisikan di hati manusia atau syaitan manusia yang menggoda manusia secara terang-terangan. Faham syaitan yang bertopengkan manusia. Qatadah berkata di kalangan jin ada syaitan, dari kalangan manusia juga ada syaitan. Maka naklah kamu memohon perlindungan dari syaitan manusia dan juga jin. Itu dia tuan-tuan Dalam jin pada syaitan, dalam manusia pada syaitan, kata Qatadah, ulama tafsir dari kalangan tabi'in ini. Diperhatikan di sini bahawa sifat Tuhan yang diminta perlindungan daripadanya dalam surah Al-Falaq disebut sebagai satu sifat saja, iaitu dia adalah Tuhan
waktu subuh. Sementara kejahatan dipohonkan supaya dijauhkan dari dalam surah ini ialah 3 perkara yang menjahanamkan, iaitu malam, perempuan tukang sihir yang menghembus-hembus, dan penghasad dengki. Manakala dalam surah ini pula sifat Tuhan yang dipohon perlindungan daripadanya disebut dengan 3 sifat, iaitu Rabb, penguasa, dan Ilah. Sementara kejahatan yang dipohon agar dihindari disebut dengan 1 sifat jelik saja, iaitu bisikkan. Motif yang menyebabkan perbezaan antara 2 surah ini ialah kerana yang diminta dalam surah pertama ialah keselamatan nyawa, jiwa dan jasad, manakala yang diminta dalam surah ini ialah keselamatan agama. Bahaya terhadap agama walaupun kecil lebih besar dari bahaya dunia, meskipun bahaya dunia itu juga besar. Jadi sebenarnya kita berlindung kepada Allah SWT daripada segala perkara yang merosakkan agama kita dan juga jasad kita, tubuh badan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, yang menjadikan kita sebagai orang yang beramal dengan surah 3 surah ni, Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas dalam kehidupan kita, termasuklah ketika kita berada dalam majlis tahlil misalan kata. Jadi inilah 3 surah yang kita baca, kita amalkan berulang-ulang kali. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita dari dalam memelihara kita, meletak kita dalam pemeliharaannya, diberi kesihatan, keafiatan, dan dipelihara daripada sebarang gangguan, gangguan sama ada gangguan zahir ataupun gangguan batin, insya-Allah. Jadi itulah sebagai kupasan terakhir surah An-Nas yang merupakan penutup kepada kupasan kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang ditulis hingga lengkapnya oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahab Az-Zuhairi Ad-Dimashqi As-Suri. Maka alhamdulillah, semenjak saya mengambil kuliah tafsir Al-Munir ini dari tahun 2010 yang lalu, bermula dari surah Al-Insyiqaq sampai ke hari ini, pada malam ini sebelum Safar 1442 Hijrah bersamaan 28 September 2020, saya telah menyempurnakan kuliah kitab Tafsirul Munir ini sehinggalah selesai. Dan insya-Allah sekiranya ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu dalam kuliah kitab At-Tafsirul Munir dalam sama ada juzuk 30 ni ataupun juzuk lain, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah-kuliah kita, macam-macam kita, jangan lupa subscribe channel Muhammad Azmi 10 MOHD AZMIS 10 dan tekan loceng untuk mendapat makluman-makluman tentang kuliah-kuliah kita, ceramah-ceramah kita dan yang lain-lainnya. Dan kepada tuan-tuan dan puan, jaga diri saya, kita jaga kita, jagalah SOP, ikutilah SOP, jaga kesihatan kita, keselamatan kita, kesejahteraan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera, dapat meneruskan kehidupan dengan baik, dapat beribadah pada Allah SWT, dan terhindar dari wabak COVID-19 yang berbahaya ini. InsyaAllah ada masa dan ketika kita bertemu lagi dalam kuliah-kuliah dan ceramah yang kitab-kitab yang lain, sama ada kuliah maya ataupun dalam kuliah-kuliah ceramah di masjid-masjid dan surau yang kita dijemput menyampaikan ilmu, insya-Allah. Dan segala apa yang disampaikan dari kitab Tafsir Munir ini, daripada surah Asy-Syiqaq sampailah surah An-Nas malam ini, adalah itu semua adalah ilmu dari Allah SWT. Dan kalau ada kekurangan di mana-mana, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, wallahu a'lam, barakallahu fikum, aku lakal lazat fa'azim lakum. Kita akhiri kuliah kita malam ni dengan tasbih kafaratul asbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil hadzi wa ma tafarraqa baina tafsir ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma batil syamlahum wa farik jamahum wa syatik kama tawazazil aqdahum wa sallim kalamin kilabi ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil kitab wa ya mujira sawazim al-ahzab ihzim wa sallallahu alaihim fa inna sirrahumur rahmin. Rabbana zidna ilman wa akramaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa liman wa liqa'ana wa amalna fi hadhihi al-lailatil mubarakah min syahri safar mubarak innaka samiul alim. Wa tub lana ya maulana innaka tawwabur rahim. Da'ana fi asmalatuna fiha samakhru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum minna minkum taqwa bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi